Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Abah. Kreatif dalam dakwah, minda dengan Allah. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, kita sambung kembali. Hari itu Abah dah masuk dalam surah Al-Mu'minun, iaitu dalam bahagian kefahaman ayat 1 hingga 11. Dan hari ini macam biasa kembali dalam channel Ustaz Abah. Kita sambung dalam tajuk apa anak-anak? Ciri-ciri mukmin yang berjaya, ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun, ya. Okey. Pertama sekali kita dah belajar hari itu, di antara ciri-ciri mukmin yang berjaya adalah menjaga kehormatan diri. So dekat sini abang nak tunjuk satu grafik. Apa dia? Katakan tidak pada pergaulan bebas, ya. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Okey, apa itu anak-anak? Okey, kita sambung bagaimana dalam tajuk hari itu kita sebut menjaga kehormatan diri. Di antaranya ialah salah laku seksual dan juga akibatnya. Okey, abang akan berikan contoh-contoh salah laku seksual. Dalam buku teks pun anak-anak boleh rujuk, iaitu dalam muka surat 36. Yang pertama yang disebut di dalam buku teks kita ialah zina. Ya, zina. Apa itu zina? Melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan juga perempuan. Itu dinamakan zina. Ya, contohnya apa? Persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Itu dinamakan zina. Yang kedua, kita nampak dekat sini adalah sumbang mahram. Ini juga salah laku seksual yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Apa dia anak-anak? Melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan berkahwin kerana faktor keturunannya atau penyusuannya ataupun persemendaan. Ya, jadi maknanya dia tidak boleh melakukan hubungan seks ataupun persetubuhan dengan mahramnya seperti adiknya, ya, ataupun adik susuannya, ataupun dengan orang kata persemendaan seperti ibu mertuanya. Okey, contoh. Apakah bagi contoh supaya anak-anak lebih nampak dan lebih jelas? Yang pertama, contoh yang diberikan ialah persetubuhan haram dengan bapa kandungnya. Masya Allah, ini berlaku dalam masyarakat kita. Wal iyazubillah. Yang kedua, bapa tirinya, ya, bapa tirinya, adik beradik kandungnya ataupun adik beradik tirinya. Ini adalah merupakan suatu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Yang ketiga apa nak nampak baca dekat situ, iaitu hubungan seks di luar tabi'i. Apa itu contohnya anak-anak? Iaitu apa dia maksudnya? Melakukan persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia, ya. Contohnya apa anak-anak? Seperti disebut di sini, iaitu liwat, hubungan seks di antara lelaki dengan lelaki. Musahaqah, lesbian, iaitu hubungan seks di antara perempuan dengan perempuan. Onani, iaitu melakukan perbuatan mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan, dan persetubuhan dengan haiwan. Masya Allah, tabarakallah. Ini di antara salah laku seksual yang disebutkan, yang diharamkan di dalam Islam. So, apa akibatnya anak-anak? Apa akibat daripada salah laku seksual itu? Sudah pasti memberikan kesan kepada individu dan juga masyarakat itu. Yang pertama, apa yang berlaku ialah akan menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Bila berlaku zina akan berlakulah permusuhan dan sebagainya. Yang kedua, hilang kelayakan dalam mewarisi harta pusaka bagi anak yang tidak sah taraf. Bila berlaku zina akan lahirlah anak luar nikah, dan anak itu digelar anak tidak sah taraf dan dia tidak layak untuk mewarisi harta pusaka. Yang ketiga, menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Masya Allah, berlaku perceraian dan sebagainya. Yang keempat, iaitu menyebabkan gangguan emosi dan juga mental. Ya, kerana mereka melakukan sesuatu benda yang tidak diizinkan Allah, emosi mereka dan mental mereka akan terganggu. Yang kelima, ya, terdedah kepada penyakit fizikal seperti penyakit AIDS, penyakit siflis dan juga sebagainya. Dan yang keenam, akibat daripada salah laku seksual ini akan mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah dalam kalangan individu dan juga masyarakat.
Begitulah tadi betapa teruknya atau betapa akibatnya daripada perbuatan salah laku seksual yang berlaku disebutkan tadi. Okey anak-anak, berdasarkan ayat 1 hingga 11, apakah pengajaran ayat? Yang pertama, kita hendaklah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, tengok apa cepat-cepat ni ya. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia agar dapat meningkatkan kualiti kerja. Dan yang keempat, kita hendaklah berusaha untuk mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat agar dapat membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Yang kelima, apa pengajarannya? Kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya diri dan keluarga kita akan terpelihara daripada penyakit yang berbahaya. Yang keenam, banyak ni anak-anak, kita hendaklah menjaga amanah dan janji agar integriti Muslim terpelihara. Dan yang ketujuh, kita hendaklah sentiasa memelihara solat untuk melahirkan individu yang berdisiplin. Banyak pengajaran ayat daripada ayat 1 hingga 11 tadi anak-anak. Dan sekarang macam biasa, Abang akan berikan penilaian dan anak-anak boleh jawab dan rujuk dalam buku teks ya, dan anak-anak boleh hantar berbincang jawapannya dengan guru-guru anda di dalam muka surat 40. Jadi anak-anak boleh tengok dekat sini ya, dan inilah di antara soalan-soalan yang ditanya ataupun yang dibincangkan berdasarkan tajuk yang kita bicarakan sebentar tadi. Harap-harap anak-anak akan dapat faham. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada Abah sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi.